Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam. Apa khabar? Kita kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya. Bertemankan kami bertiga jejaka pada pagi ini. Saya Hanis Iswan. Saya Ali Iskandar. Dan saya Fazli Fuad. Kenapa agaknya kami ni bersemangat? Sebab mungkin wajah kami ni dah kembali bersinar-sinar. Sebab mungkin dah keluar air sinar. Oh, Okay. Tak, mungkinlah saya mewakili. kita tak nampak tu datang. Kita Tak bincang awal lah. Tadi tak bincang awal lah. Okey, so saya seorang lah tu. Awak seorang ke yang apply ni apa? Okey, Sebab baik. tu awak bersinar. Saya mewakili jutaan penonton Saya lah. juga ni. Ya. Pakai sinar. Tak, Mewakili? mungkin bila penonton mungkin dah bersinar-sinar muka, dah keluar air sinar dan sebagainya. Tapi Ya. apapun, kita nak ceriakan pagi anda ni sebab kita tak naklah kita nak bukakan kita punya program pada hari ni dengan keadaan yang macam tak best, suram betul. kan. Kita kena ada satu perasaan yang gembira hari ni. Jadi kita doakan agar anda semua dalam keadaan yang baik, sihat, sentiasa gembira di samping orang tersayang. Hari ni alhamdulillah InsyaAllah. kita bertiga, Ya. lelaki jejaka yang paling tampan di TV3 kembali lagi bersama dengan anda. Itu kita tinggal di sini lah. Kita di Tak sana apalah, je tapi lah. tapi kalau itulah membakar semangat kita Yes, berbagi, tak masalah, ya? kan masalah. rasanya tidak ada masalah. Tu ialah sebab kadang-kadang kita perlukan satu motivasi untuk keluar bekerja, pergi sekolah dan sebagainya. Yeah. Siapa lagi pagi-pagi tu masa tak ada orang, siapa lagi nak puji diri kita, Betul. nak bangkitkan semangat diri kita kecuali diri kita sendiri. Betul. Ya, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masa jadi Perdana Menteri, sebelum keluar rumah depan pintu dia ada cermin. Okey. Jadi dikatakan sebelum keluar ke rumah akan tengok cermin. Oh. Maknanya barangkali adalah kata-kata semangat yang nak diperkatakan kepada diri sendiri. Ya. Motivasi diri yang dia ada tugas untuk dilaksanakan. Ya. Oh, itu satu inspirasi jugalah kan. Macam peringatan kepada kita semua lah. Ya. Sebab poin yang ini dibawakan untuk kita beri kepada anda sebagai permulaan kehidupan setiap Ya. hari. Sebab setiap hari pastinya satu cabaran yang berbeza, perjalanan kehidupan yang berbeza. Betul. Dan saya gemar nak berkata berkenaan dengan dikatakan tadi berkaitan dengan sinar kehidupan tu kan. Ya. Sebab semalam ataupun pagi tadi lah, bermula daripada semalam di kawasan saya, Sekatan Jalan Raya telah pun tiada. Dan kemudian pada pagi ini Itu memberi sinar lah tu. Memberi sinar. maksudnya di sini Ya. sebab setiap hari, saban hari, ramai yang bertanyakan kenapa perlu ada lagi Sekatan Jalan Raya sekiranya rentas daerah telah mula dibenarkan. Sebab kadang-kadang ianya bukan saja kita yang terkesan. Yep. Petugas-petugas tersebut Frontliners pun. frontliners tersebut pun kita macam kesian melihat mereka berada dalam panas terik. Sekarang ni cuaca kan sebegitu. Ya, Dan apabila tak ada, kita faham. Dan perlu diingatkan juga sekarang ini mungkin akan diadakan pemeriksaan berkala lah di premis-premis, di kawasan-kawasan yang sesak ramai orang. Maksudnya masih ada lagi pemantauan. Sinar tu masih ada lah. Ya. Kan? Jangan pula kita ambil leka berkenaan dengan segala peraturan yang tetap. Ya, selagi ada istilah PKP tu, perintah kawalan, perkataan kawalan tu maksudnya ada lagi kawalan, ada lagi pemantauan, ada lagi pematuhan untuk kita semua laksanakan. Walaupun dalam mereka ni berada dalam kelompok PKPP tu kan. Mungkin mereka melihat PKPP tu, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan tu, wow, mereka dah gembira dan sebagainya. Ya. Tak ada kawalan dan sebagainya. Tapi tak boleh lah kan. Sebab Ya. takut-takut nanti daripada PKPP nanti bertukar balik semula kan. Betul. Takut PKPB dan sebagainya. Okey, tadi ada sentuh tadi berkaitan dengan cuaca kan. Oh, cuaca sekarang ni memang sangat panas lah. Very hot ya. Very hot. Ya, gembira-gembira juga tapi panas-panas juga kan. Yeah. Tapi lah kalau ikutkan dari segi kajian sekarang ni memang peralihan angin monsun timur laut ke barat daya. Yeah. Difahamkan daripada Met Malaysia pun kata bahawa sampai bulan Mei. Kalau ikutkan jangkaan bulan Mei tu kita akan berada dalam bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan tu dalam keadaan cuaca panas terik. Tapi janganlah lepas ni ada geng plastik hitam pula kan di tengah hari kan. Itu Itu tak bergantung pada cuaca. Itu normal lama. Tu tak kisah panas ke. Itu dari zaman awak belajar. maksudnya dalam kita bergurau ni pun kita ingin mengingatkan tentang sekarang ni hari itu kita bawakan kesan faktor stroke haba kan. Ya, betul. Berkaitan dengan perbincangan di Malaysia hari ini, dan hari ini kita ingin bawakan juga kesan faktor cuaca. Kali ini menjurus kepada bekalan air, dan pagi tadi saya mendengar ada perkabaran berita mengatakan bahawa selain daripada kesan daripada faktor cuaca ini, juga pertambahan dari sudut tenaga elektrik, demandnya itu sangat tinggi pada ketika ini. Betul. Terutamanya di negeri-negeri di Semenanjung, dan memang diingatkan sebab kita takut dengan supply yang tinggi daripada bekalan elektrik ini pula akan bawa kepada satu isu yang lain. Dan permintaan tersebut kita faham kenapa, dan pihak tenaga yang bekalkan tenaga elektrik juga faham kenapa, tapi perlu berwaspada juga dengan penggunaan tersebut. Ya, bila, dalam kata lain di rumah tu bila cuaca panas, pendingin hawa tu akan dipasang. Barangkali ada yang tak sedar sebab panas sangat, on sentiasa. Betul. Ataupun paling tidak pun kipas. Kan. Jadi kita berhikmahlah dalam
melalui hari-hari ini dengan keadaan cuaca begini, mungkin ada cara-cara tertentu selain daripada minum air secukupnya dan sekali-sekala kalau dapat mandi sekerat yang mungkin kan, dan mengelakkan diri daripada aktiviti di luar. Ini untung PKP ni memang itu salah satu daripada SOP-nya, kalau tak ada keperluan elak. Tapi pada masa sama kesan cuaca ini memberi impact kepada banyak aspek, termasuklah bekalan air. Kita bercakap tentang rakan kita yang sempat buat tinjauan di Empangan Batu. Kabarnya air tu menyusut dalam satu hari 0.04 meter sehari. Maknanya itu satu kira angka yang besar juga tu. Nampak je macam banyak ni kan. 0.04 meter maknanya 4 cm lah. Tapi kalau ikut luas kawasan, kabarnya 50,000 batu persegi di kawasan tersebut. Dan ialah daripada besar ni dengan keluasan sebegitu. Dan walaupun ada yang kata ialah hujan ni alhamdulillah bekalan akan kembali pulih apa semua. Tapi sebenarnya menurut daripada dapatan tinjauan dilakukan, yang tidaklah memberi impak yang sangat besar berkaitan dengan perkara tersebut. Dan oleh kerana ialah yang naik tu ataupun yang disejat tu lebih tinggi daripada yang turun kan. Jadi telah pun mula diingatkan di beberapa negeri, di Semenanjung juga sebenarnya, di Melaka, di Perlis, Sempangan, Timah Tasuh juga dikabarkan mengalami perkara yang sama. Apalagi kita tahu Perlis adalah antara negeri yang memang panas di Semenanjung Malaysia ini. Pernah mencecah hingga 40 darjah Celsius di sana. Dan ini juga diingatkan, mungkin kita masih lagi belum peka, saya sendiri termasuk saya sendiri sejak dari semalam, barulah Cak Ana berkenaan dengan kita perlu berhati-hati dengan penggunaan air pada sekarang ini. Ada kemungkinan dan ketakutan tersebut. Cakap pasal penyimpan air, saya sikitlah nak tambah kan. Kita boleh menyimpan air, mungkin kita boleh kitas semula air ni. Contohnya kalau adalah hujan, walaupun tak kerap sekarang hujan ni, mungkin kita boleh gunakan air hujan tu untuk kita nak siram pokok bunga ke. Tazahlah hujannya. Satu lagi ni yang mungkin mereka terlepas pandang, yang air basuh beras tu. Air basuh beras tu kan kita basuh beras buang kan. Air tu sebenarnya kita boleh gunakan contoh untuk nak basuh lantai ke apa semua. Basuh lantai, basuh lantai, guna air tu, tapi kita simbah sikit dengan air yang bersih. Jadi tak adalah menggunakan 100% air yang bersih. Contohlah kan. Jadi semasa kita menyental-nyental tu guna air yang guna air basuh beras tu. Dan bila nak bilas kita guna yang bersih. Jangan buat basuh muka pula, apa tahu. Mana tahu? Mana tahu? Kita saya tengok muka awak ada potensi tu. Ini guna air basuh beras ni. Tapi tampan kan, tampan. Paling tampan. Oh, itu rahsianya. Mari kita cubalah basuh beras. Okey, baik, kita akan bercerita lebih lanjut tentang faktor cuaca atau kesan cuaca ni kepada bekalan air dan juga banyak lagi. Sebenarnya ada juga aspek manfaat yang diperoleh. Hikmahnya kan? Hikmahnya juga. Nanti kita cerita lebih lanjut. Kita ke surat khabar dulu. Berita harian. Di berita harian, saya berkata terlebih dahulu. Ini di muka hadapannya dan seperti biasa telah pun diberitakan berkenaan dengan perkembangan lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Malaysia dalam perkembangan di Arab Saudi ini, bertemu dengan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed bin Raja Salman di Riyadh, dan semalam telah pun dilaporkan beberapa permintaan dan perbincangan telah pun dilakukan. Dan tajuknya Malaysia minta tambah kuota haji dan Perdana Menteri meminta Arab Saudi menimbang memberi kuota haji tambahan samping membenarkan jemaah umrah Malaysia menunaikan ibadah itu dalam tempoh terdekat. Beliau juga menyatakan minat Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOB membuka pejabat di Arab Saudi selain kerjasama antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan Pertubuhan Standard Meteorologi dan Kualiti Arab Saudi SASO dalam pembangunan industri halal. Laporan lanjut boleh dibacakan di halaman kedua berkaitan dengan lawatan ini yang dikatakan mengeratkan lagi hubungan Riyadh dan juga Kuala Lumpur. Selain daripada meminta kuota tambahan haji yang telah pun diberikan pada setakat ini 31,600 orang, Malaysia melalui Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemukakan permohonan agar kuota rasmi jemaah haji Malaysia ditingkatkan, dan ini berikuran daripada pertambahan penduduk Malaysia yang kini seramai 31.95 juta orang. Dan pada masa yang sama juga beberapa permintaan lain dan perbincangan yang lain turut dilakukan semalam, dan ada juga gambar yang diberikan berkenaan dengan ketibaan Perdana Menteri bersama dengan isterinya disambut Putera Muhammad Salman di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Dan dilaporkan pada hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berada di Abu Dhabi untuk melakukan lawatan dan juga perbincangan yang seterusnya. Okey, itu di berita harian, boleh dapatkan dan boleh baca dengan lebih lanjut. Okey, NST berita gembira. Kita tengok muka hadapan dahulu perkongsian yang sama tentang landmark visit ini. Cuma pilihan penerbit di bahagian bawahnya, mari kita paparkan slide NST. Saya tunjuk dulu lah. Ini dia, kemudian nampak gambar yang sangat-sangat menarik.
Okey, okey. Jadi di bahagian bawah di muka hadapan ini disebutkan tourism travel between RMCO states allowed from today under strict rules. Ini berita gembira jugalah. Betul. Satu kepada kita yang dah lama tak pergi melancong ataupun bersiar-siar, berliburan. Yang kedua kepada sektor pelancongan lah yang sangat-sangat terkesan daripada pandemik COVID ini. Muka 4 ada perinciannya, not for travel, bukan not for travel between RMCO states. Tapi di atas tu disebut strict conditions. Only travel for tourism via tour agencies, vehicles registered under ministry allow. Ini pergerakan dari negeri ke negeri di PKPP kan, bolehlah melancong tapi kena ikut SOP yang sangat-sangat ketat ni. Kena ikut travel agency, agensi pelancongan dan sebagainya. Antara lain disebutkan di sini Senior Minister Security Cluster Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said travel for tourism under the targeted travel bubble would be subject to strict conditions. These conditions include using tourism agencies and tour vehicles registered with the Tourism Arts and Culture Minister. The use of private vehicles, bawa kereta sendiri, is not allowed as it will be difficult for police to monitor movement, katanya. Jadi banyak lagi syarat lah yang diperincikan berkaitan dengan sektor pelancongan ataupun nak melancong dari satu negeri ke negeri yang lain yang di PKPP. Ya. Melancong dari negeri PKPP ke PKPP. Jangan kita melencong ke PKPB. Dan sebab tu bas ke apa ke pun tak boleh berhenti di situ. Betul. Ya. Nak pergi toilet je lah. Dalam bas tu ada toilet. Kan ada kan? Ada bas yang Ada. toilet. Kalau emergency boleh lah kot. Mungkin lah. Mungkin. Ada sebab polis ada budi bicara sebenarnya. Bukannya straight dan asaman dan sebagainya. Kan? Itu penting rancang perjalanan anda. Ya, Okay, betul. seterusnya? Okey, Tapi soalan yang Bijak. valid juga tu. kita nak lihat di Metro. Ni cerita yang sedih lah. Ya. Benda ni macam back to back ataupun rentetan-rentetan daripada kisah rumah tangga. Keganasan rumah tangga sebenarnya. Kali ini berlaku di Sabah. Ish. Lelaki bunuh isteri yang hamil bahana api cemburu. Seorang lelaki mensyaki isterinya menjalin hubungan sulit dengan lelaki lain tergamak menetak leher wanita itu yang sedang hamil sehingga mati dalam kejadian di sebuah rumah kongsi dekat Tawau, Sabah. Suspek bagaimanapun berjaya ditahan ketika bersembunyi di kawasan ladang kelapa sawit 7 km dari lokasi kejadian. Butiran penuh ataupun bacaan penuh di muka surat 4. Kita boleh pendekkanlah cerita ni kan. Suspek bagaimanapun ditahan ketika bersembunyi tadi dan polis berkata bahawa hasil siasatan mendapati motif kejadian berpunca daripada suspek yang mengetahui hubungan sulit isterinya. Okey. Jadi apa yang kita boleh cakap dekat sini? Walaupun kita mungkin dah sedar ataupun kita nampak macam ada berlaku kecurangan, tak kisahlah sama ada isteri ataupun suami, saya rasa tindakan terakhir bukannya membunuh lah. Kadang-kadang mereka ni memikirkan dalam waktu terdekat. Kita faham amarah waktu seseorang itu tengah marah kan, memang tak fikir masa depan. Tetapi apabila dah terjadinya perkara ini, dah ditahan polis, dah ada kat lokap, baru macam muhasabah diri itu muncul lah kan. Tak elok lah. Kalau ada masalah seperti ini, saya rasa perlu ada perbincangan suami isteri ataupun berjumpa orang ketiga. Orang ketiga tu bukannya skandal, tapi kaunseling lah, kaunselor. Jumpa, ada perbincangan lah kalau boleh kan. Ini tindakan-tindakan di luar batas kewarasan manusia dan tidak berperi kemanusiaan lah. Tapi kita hanya boleh cakap. Betul. Kita tak tahu situasi sebenar. Betul, kan. Itu dia. Tapi ini membuka mata lah. Membuka mata kita untuk melihat perkara ini sebab makin lama makin kerap kita dengar dan sangat-sangat membimbangkan. Okey, itu antara perkongsian surat khabar. Rupanya bukan kita bertiga lelaki. Kami ingin menyantuni norma baharu ni jugalah. Menyantuni norma baru dan beliau ni untung dapat bergerak dari satu negeri ke negeri lain atas nama tugas lah. Ya, betul. Dan mungkin ingin melepaskan kerinduan bersama dengan kita di ni lah. Ya, betul. Kan on air ni. Jadi kita ingin bersama rakan setugas Fetri Yahya yang pada ketika ini kabarnya dah pusing satu semenanjung ni. Sekarang berada di mana Fetri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua lelaki ya? Kecuali pengurus pentas kita lah. Okey, saya berada di Museum Masjid Sultan Abdullah di Pekan Pahang. Dan hari ini dah masuk hari yang ke-41 sebenarnya kami travel. Ya, jadi ini tempat yang betul cantik sekali kalau nampak dari luar macam Taj Mahal di negeri Pahang. Ya. Dan sebenarnya travel kami hari ini sepanjang kami travel ini seolah seperti kami sambil buat tugasan, sambil
mencari sejarah juga sebenarnya kami merawat kejahilan sebab banyak sekali maklumat yang kita rasa kalau kita tak travel macam ni takkan dapat ilmu yang dimaksudkan. Ya. Okey, di negeri Pahang ni kami berada di Pekan sebab pada zaman dahulu di sekitar kawasan ini dikatakan dibangunkan ataupun memang menjadi laluan utama bagi pedagang dari Arab dan Cina sehingga orang Cina menyebutnya sebagai loyu ataupun pintu masuk dan keluar bagi para pedagang yang juga membawa Islam ke negeri Pahang. Jadi itulah persoalan kita akan kami kupas nanti. Di Malaysia, negeri manakah yang terawal menerima Islam? Adakah Batu Bersurat Terengganu, Masjid Kapal Laut di Kelantan ataupun kawasan Kerana bila mana ada kejutan yang berlaku bila mana ada batu bersurat ataupun tulisan-tulisan batu nisan yang lebih awal daripada batu surat di Terengganu. Ya. Dan ini pasti menimbulkan bahan kajian yang menarik untuk ahli akademik berbincang sebab rupanya ada lagi yang lebih awal daripada itu. Baik, hari ini yang saya kongsikan di visual ialah tentang bagaimana keindahan di masjid ini yang mana dahulunya orang bersembahyang Jumaat di sini tapi dijadikan muzium dah pun bertukar. Bila untuk maklumat rakan-rakan di studio dan juga di seantero Malaysia yang nak melawat di sini, ia ditutup sementara sampai bulan Mei nanti untuk memberi peluang kepada kerja penambahbaikan. Sebab bila saya masuk di sini, saya dapat merasakan aura world class ya. Dengan semua artifak prasasti monumennya yang disusun cantik, yang diberikan maklumat daripada zaman sebagai introduksinya dibuat tentang zaman kekhalifahan Ibnu yang terkenal sebelum kita masuk ke alam Melayu. Ada yang saya tunjukkan di situ, ada syair burdah yang menghimpunkan kata-kata titipan semangat berkaitan dengan Rasulullah, yang mana tulisan burdah ini sama yang terdapat di Masjid Lama di Terengganu, itu Masjid Abidin. Jadi apakah ada perkaitan antara masjid ini dengan masjid yang lain? Dan apakah pedagang Arab yang sama yang bergerak dari satu negeri ke tempat yang lain untuk sebarkan dakwah Islam? Batu bersurat, Quran lama, batu nisan, tulisan di dinding antara bukti yang akan kami kaji dalam Jejak Rasul pada tahun ini. Ya. Fitri. Ya. Fitri, jadi sekarang ni masjid ini masih lagi berfungsi sebagai masjid lah. Betul. Ataupun dah jadi muzium. Dalam ni ada ruang untuk solat, tapi masjid maksudnya kalau siapa dekat muzium ni dia nak solat ada tempat dia, tapi dah tak ada sembahyang Jumaat. Maknanya dah jadi muzium lah. Jadi muzium. Tapi kat sini bayar RM5 je memang berbaloi ilmu dia. Saya tengok cantik betul, memang aura dia tu, vibe dia tu kuat lah. Betul dah. Kita tengok visual tadi pun rasa macam betul. artifak sebenarnya kan. Fitri, perkongsian sebab awak banyak tinggalkan kami persoalan ni. Mungkin Tak WhatsApp pun. tak WhatsApp pun soalan-soalan tersebut. Mungkin antara perkongsian yang awak dapat sepanjang berada. Dah berapa hari di Pekan ni, Fitri? Okey, Pekan, total perjalanan kami dah pun masuk hari ke-41. Pekan baru masuk hari yang ketiga. Dan Pekan ini sebab mana dia raja kan. Jadi sebenarnya tema Jejak Rasul kali ini dapat saya kongsikan ialah bagaimana hubungan sultan atau pemerintah dengan ulama berjaya membawa Islam ke tanah Melayu. Sebab pada zaman dahulu ketika Islam baru sampai ke tanah Melayu ni ada raja, tapi mereka ni belum lagi diislamkan. Jadi macam mana ulama ini begitu hebat aura mereka untuk memujuk sultan supaya melafazkan syahadah, kemudian dapat laksanakan sepenuhnya pemerintahan Islam. Jadi bukan secara orang yang dapat mendakwahkan sultan dan rakyat ya. Betul. Jadi hanya pedagang-pedagang ni pun mestilah orang yang terlatih dulu baru dia pergi berdagang. Dia sebagai pedagang tu dia berjumpa dengan sultan untuk membawa misi keislaman itu. Jadi kalau tengok kan di semua negeri ataupun di kawasan Islam lama mesti berhadapan dengan masjid. Memang betul dekatlah supaya tunjukkan bukan hanya rapat dari segi hubungan sultan dan ulama, tapi juga dari segi bangunan itu sendiri, simbolik dekatnya sultan dan ulama untuk membawa kemajuan Islam di tanah Melayu. Okey Fitri, kita ada seminit lagi di Fitri. Kami dekat studio ni bercakap berkenaan dengan air, kawasan tadan air. Jadi nak tahulah kalau penggambaran biasanya kalau berlaku macam hujan dan sebagainya mengganggu proses penggambaran kan. Jadi bagaimana keadaan cuaca di Pekan mengikut ramalan Fitri? Adakah panas, kering atau bagaimana? Ataupun ada hujan sekejap ke atau macam mana? Di sini jujurnya sepanjang perjalanan ni belum ada setitis hujan yang menimpa kru kami. Oh ya ke? Sebab daripada Kedah dulu awal Februari tu cuaca terlalu panas, kering. Sampaikan
memang panas betul lah. Sampai kulit saya pun dah nampak terbakar kan. Itulah simboliknya betapa panasnya cuaca dari utara sampai ke sini. Tapi bila masuk ke pekan ni, dah kurang sikit. Cuma bangun pagi tu nampaklah ada titis hujan mungkin subuh hari. Tapi nak rasa hujan tu memang belum diganggu lagi. Hanya diganggu dengan ombak di pantai saja. Okey, baik Fitri, kita akan bersama dengan anda seketika nanti ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak atas perkongsian menarik ni Jak Rasul kali ni. Bawa satu lembaran baharu ni. Itulah satu perkara tentang keadaan cuaca panas ni. Penggambaran gambar jadi cantik lah. Kan? Sebab cuaca panas, langit biru dan sebagainya kan. Cuma kena tahan terik dan juga bahang itu je lah. Dan apatah lagi yang dilakukan di dalam negara kan. Vetri dan kru mengembara selama 40 hari, 50 hari tak salah saya. Dan akan tamat pada penghujung bulan ini dan kita akan bersama dengan Vetri sekali lagi. Dan sekarang ini kita ingin kembali kepada perkongsian topik berkaitan dengan faktor cuaca ke atas bekalan air. Kita mulakan terlebih dahulu dengan tinjauan kelestarian kawasan tadahan air di Empangan Batu yang telah pun dilawat pada 2 hari lepas oleh wartawan Izzuan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan sebenar di Empangan Batu. Sama-sama kita saksikan. Sumber bekalan air bersih menjadi keperluan asas setiap individu dalam menjalani kehidupan seharian. Empangan Batu merupakan salah satu empangan utama bagi membekalkan bekalan air di Lembah Kelang. Empangan Batu ni secara amnya telah mula dibina pada tahun 1984 dan telah siap pada tahun 1986. Dia menelan kos sebanyak 20 juta. Kos pembinaan sajalah, tak termasuk kos pengambilan balik tanah. Jadi ia mula beroperasi pada tahun 1987. Paras normal biasanya dalam lingkungan 102.7 meter. Walau bagaimanapun pada keadaan panas sekarang ni, keadaan boleh dikatakan kemarau, paras tu telah kurang ke 102.07 meter lah. Di mana setiap hari dianggarkan penurunan sebanyak 4 cm air berlakulah disebabkan oleh sejatan. Menara kemasukan air di sini berperanan sebagai pintu kemasukan air sebelum ia dilepaskan ke Sungai Batu. Dan saya difahamkan oleh Encik Alif sendiri, ia mempunyai 3 paras air yang berbeza. Betul. Ya, dan disebabkan cuaca panas yang berlaku di negara kita setakat ini, berlakunya pengurangan paras air di Empangan Batu ini. Okey, saya sekarang ini berada di Gate Control House, di mana ini adalah salah satu pusat untuk pelepasan air. Cik Alif, mungkin Cik Alif boleh terangkan lagi dengan lebih lanjut? Okey, kalau kita lihat di sini ada struktur gate control di mana kita akan buka jika kita ingin melepaskan air di ketinggian paras yang tertentu lah. Jadi kita akan beroperasi di sinilah. Saya lihat juga ada satu saluran yang kabarnya memang sentiasa dibuka ya. Sentiasa buka. Okey. Yang ni sentiasa dibuka, yang ni boleh kita ibaratkan sebagai environmental flow lah. Jadi kita akan sentiasa lepaskan supaya memberi sungai kita ada kehidupan lah. Kalau kita tutup semua ni akan mungkin menyebabkan sungai kita kering. Jadi kita akan lepaskan lah, sentiasa lepas dengan kuantiti yang tertentu lah. Mengekalkan konsep kelestarian alam sekitar, empangan ini mampu menampung air sebanyak 36.3 juta meter padu air. Saya kini berada di tengah-tengah Empangan Batu di mana keluasan kawasan tadahan di sini merupakan 50 km persegi dan saya sendiri dapat rasakan ya betapa bahang panas
cuaca panas ketika ini. Dan kalau anda tahu, inilah ya sumber bekalan air sebelum ia disalurkan, diproses dan sampai ya untuk digunakan di kediaman anda. Tidak dapat dinafikan empangan batu ini sangat penting dalam menyalurkan sumber air di Lembah Kelang. Kami di JPS amat menitik beratkan penjagaan dan juga bekalan air yang terjamin buat semua pengguna di Lembah Kelang, terutamanya di empangan batu ini. Baik, laporan menarik dari Izwan, dan bayangkan empangan berkeluasan 50 km batu persegi itu apabila setiap hari dengan keadaan cuaca pada ketika ini dilaporkan setiap hari akan mengalami susut sedikit dengan 4 cm pada skalanya, dan ini pastinya suatu perkara yang perlu dipantau, bukanlah untuk memberikan kebimbangan tapi pencaknaan kepada kita dalam memastikan bahawa kita sentiasa berjaga-jaga. Untuk itu kita ingin teruskan berkenaan dengan perkongsian ini berkaitan dengan perkembangan terkini empangan air di Lembah Kelang. Untuk itu bersama dengan saya di sesi panggilan video pada pagi ini, kita mulakan dengan Datuk Engineer Muhammad Azmi Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, telah pun berada bersama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, Hanif. Misal apa khabar? Alhamdulillah, sihat juga. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datuk, tadi kita berikan laporan berkaitan dengan perkembangan di empangan batu, dan mungkin ianya memberikan sedikit informasi berkaitan dengan apa yang perlu kita tahu, kesan faktor cuaca haba yang sangat panas ini ke atas bekalan air. Mungkin sedikit perkembangan dari pihak Datuk berkaitan dengan keadaan terkini empangan air di Malaysia, terutamanya yang berada di sekitar Lembah Kelang ini. Silakan. Terima kasih Cik Miswan. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak ketiga dan semua krunya yang bersama kita, bersama saya dan rakan-rakan JPS pada pagi ini. Dan untuk makluman semua bahawa kita sekarang ini berada dalam keadaan peralihan monsun. Kita baru saja hampir melepasi monsun timur laut yang mana bermula pada 11 November tahun lalu dan berakhir pada awal bulan Mac inilah. Dan monsun barat daya akan datang pada bulan Mei sehingga Ogos tahun ini. Di antara sekarang hingga bulan Mei kita berada di dalam peralihan monsun, dan dalam keadaan sekarang ini sudah tentunya kita akan mengalami kekurangan hujan. Seperti dinyatakan bila kurang hujan, dan sudah tentunya kita akan cuaca panas, dan sudah tentu takungan bekalan air kita, sumber air kita akan turut terjejas. Dan sebelum itu, sebelum saya menyentuh secara detail untuk bekalan air ataupun sumber air, saya ingin nyatakan juga kita di seluruh Malaysia ni kita ada 104 buah empangan semuanya, termasuk empangan batu yang kita saksikan sekarang ni lah. Ya. Dan daripada 104 itu 63 buah empangan adalah untuk tujuan bekalan air. Ya. Jadi kita kena di seluruh Malaysia, dan kita kena pastikan sumber air kita itu ditakung dengan sempurna untuk kita gunakan sumber air itu untuk kegunaan kita. Ya. Dan di Lembah Kelang ini kita ada 8 buah empangan besar kolam takungan, termasuk kolam batu ini, iaitu seperti empangan Langat misalnya, empangan Sungai Selangor, empangan Tasik Subang, empangan batu sendiri seperti yang di layar yang sedang tunjuk, dan juga empangan Kelanggit, kan. Dan JPS sendiri membuat pemantauan di 21 buah empangan di seluruh Malaysia, dan pihak awam ataupun publik boleh mengikuti pemantauan ini melalui public info kemarau ataupun web info kemarau kita di laman web JPS, dan kita boleh tengok keadaan takungan empangan kita di 21 buah yang saya nyatakan tadi. Dan berbalik kita kepada keadaan kita peralihan monsun ini, sehingga semalam kita dapati storan ataupun takungan di empangan-empangan kita, termasuk yang 8 di Lembah Kelang ini, kita masih berada di tahap yang baik, iaitu melebihi 85% takungan keseluruhannya. Jadi kalau tengok pada angka ini, Cik Hanif, nampaknya kita dalam keadaan selesa, dan jika kita berlaku kemarau dalam masa 2 bulan ataupun 3 bulan akan datang ini, insya-Allah kita dapat menangani dengan baik. Walau macam mana pun kita tidak boleh leka. Kita kena pastikan penggunaannya secara berhemah dan tidak membazir. Ya. Datuk, sangat menarik dengan informasi yang dikongsikan. Tapi sekarang mungkin perkara yang
perlu kita kongsikan juga kepada penonton berkenaan dengan faktor cuaca panas ketika ini. Adakah ianya benar-benar akan memberikan kesan kepada bekalan air kita, Datuk? Sedikit sebanyak. Apabila kurang hujan dan sudah tentu demand ataupun keperluan kepenggunaan air itu sama dan mungkin bertambah dalam keadaan panas ini. So dengan keadaan sebegitu, dengan keadaan cuaca panas dan berlaku sejatan kepada takungan empangan, sudah tentu kandungan empangan atau storan empangan itu akan menyusut keadaan macam tu. Tapi walau macam mana pun kita di JPS untuk makluman penonton, kita ada sistem pemantauan empangan. Kita dah laksanakan di 6 lembangan di seluruh Malaysia ni, itu NAWAPS yang kita sebut sebagai National Water Balance System. Okey. Cik Hanif kan. So National Water Balance System ni kita menguruskan sumber air di dalam suatu lembangan itu termasuk empangan. Dan dia boleh membantu kita mengurus pelepasan air di empangan apabila kita ada sistem NAWAPS ini. Dan nampaknya begitu baik. Dan kita di JPS kita membuat fokus ataupun dalam masa 2 bulan hinggalah 12 bulan ke hadapan. So nampaknya pada tahun ini keadaan trend air di empangan, alhamdulillah, kemungkinan besar risiko untuk berlaku putus bekalan daripada empangan itu mungkin tidak berlaku. Encik Hanif. So itu satu petanda baiklah. Dan dengan NAWAPS ini kita boleh fokus juga. Kita boleh buat tinjauan ataupun jangkaan kemungkinan berlaku kemarau misalnya. Betul. Dalam tempoh 2 bulan ke hadapan. So jika keadaan terdesak, kita buat ramalan hujan dan seterusnya takungan empangan ni, kita boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan rakyat kita mendapat bekalan air yang baik. Ya, itu satu persediaan dari pihak JPS sendiri berkaitan dengan ramalan dan juga ada sistem NAWAS yang disebutkan tadi. Bagaimana sebenarnya persediaan yang boleh kita selaku rakyat Malaysia bersedia sebenarnya? Mungkin ini faktor keadaan air ini adalah satu faktor yang sangat penting. Putus bekalan air ini mungkin boleh menimbulkan pelbagai masalah yang lain. Mungkin persediaan kepada rakyat, penduduk terutamanya, Datuk? Kita pertama kali kita seharusnya menggunakan air ini secara berhemah lah. Cik Hanif kan. So kita tidak seharusnya menggunakan air sewenang-wenangnya dan membazir dan sebagainya. Kerana penggunaan air secara membazir ini sudah tentu akan memberi stres kepada bekalan air kita kan. Dan kalau kita tengok penggunaan air kita di Malaysia ni untuk sesuatu individu itu dalam secara puratanya 240 liter seorang. Dan bayangkan kalau kita boleh amalkan kepenggunaannya secara berhemah kepada 100, di bawah 200 ataupun kepada 180 liter seorang seperti negara-negara lain, insya-Allah kita dapat mengurangkan pembaziran dan dapat menggunakan air dengan baik. Macam ni dan semua penonton. Baik, dan sekarang ini pastinya kita tahu tadi kita diberikan informasi berkaitan dengan empangan-empangan di Lembah Kelang dan Indonesia terutamanya. Tapi kita tak boleh lupa berkenaan faktor menjaga sungai di Malaysia juga adalah antara faktor yang penting dalam memastikan bekalan air yang baik. Mungkin antara pesanan yang boleh diberikan juga, Datuk? Ya, sudah tentunya pertama kali pihak kerajaan dan juga kita kena pastikan bahawa empangan kita dalam keadaan selamat. Dan takungan kita dalam keadaan selamat dan sudah tentu kita buat pemeliharaan secara berkala dan kita mempunyai emergency action plan jika berlaku keadaan luar jangka dan kita ada MyDam juga untuk semua operator empangan dan sebagainya memastikan pengoperasian empangan dalam keadaan selamat dengan sokongan NGO seperti MYCO, Cik Hanif MYCO Deputation National Committee on Large Dam yang berurus secara terus dengan International Commission of Large Dam di peringkat antarabangsa dan kita mempunyai pakar-pakar untuk memastikan bahawa keselamatan empangan ni dapat dijaga dan seterusnya kita di Kementerian di KASA mempunyai jawatankuasa keselamatan struktur empangan itu sendiri yang kita berbincang macam mana untuk memastikan keselamatan empangan ni. Dan bagi pihak orang awam pula bagi memastikan air mencukupi, air tidak tercemar, sudah tentulah Encik Hanif kita menjaga, kita memastikan bahawa sumber air kita ni tidak tercemar. Betul. Itu yang paling mustahak. Dan kita mesti setiap daripada kita ni mestilah menjaga. Dan kita di KASA, di Kementerian Alam Sekitar dan Air,
bersama Yang Hormat Menteri, Yang Hormat Timbalan Menteri dan juga Datuk Seri Kaisu sendiri sudah memulakan rancangan program Denai Sungai Kebangsaan kita, Cik Nif. Ya. Sungai Kebangsaan kita pastikan bahawa kita membuat denai di sepanjang sungai, di sebelah kiri dan sebelah kanan dan di kawasan-kawasan yang loji rawatan air misalnya ataupun di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlaku pencemaran. Ya. Bila kita adakan denai ini dan kita bawa komuniti ke tepi sungai, kita terlibat kerajaan, swasta, komuniti, masyarakat untuk memastikan sumber air kita ini tidak tercemar dan kita menjadi sebagai mata dan telinga kepada kerajaan bagi memastikan sungai kita tidak tercemar. Itu yang paling mustahil dan program Denai Sungai Kebangsaan ini suatu program yang baik yang sedang dipelopori oleh Kementerian. Dan saya minta semua komuniti masyarakat yang berada berdekatan dengan sungai turut terlibat dan memastikan bahawa kita tidak mencemari sungai kita. Ya. Datuk, memang sangat padat perkongsian yang diberikan. Saya percaya ini adalah tanggungjawab kita bersama dalam memastikan bahawa sumber air kita tidak tercemar dan kita akan mendapat bekalan air yang bersih. Terima kasih banyak, Datuk. Sama, Cik Anis. Atas perkongsian Datuk Engineer Muhammad Azmi Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes, Jabatan Pengairan dan Saluran Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan pastinya akan kita bawakan dari masa ke semasa berkaitan dengan perkembangan terutamanya bekalan air yang pastinya menjadi kebimbangan semualah dalam memastikan bahawa kita dapat bekalan air yang bersih dan secukupnya dari masa ke semasa, atas lagi pada keadaan cuaca dan juga faktor haba yang sangat tinggi berkenaan sekarang ni. Okey, selepasnya akan kita bawakan juga perbincangan berkaitan dengan cuaca panas yang tadi kita katakan akan bawa hikmah juga dan ini beri kelebihan kepada pengusaha belacan. Teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini, jangan ke mana-mana. Okey, kembali dalam Malaysia Hari Ini dan seperti Hanif sebutkan tadi, kita nak bercerita tentang hikmah di sebalik cuaca panas ini. Ada perusahaan yang terpaksa yang terkesan dengan keadaan cuaca, tapi ada juga yang mendapat hikmah di sebalik keadaan panas ini. Yang kita nak sebutkan ialah perusahaan belacan. Dan belacan adalah sinonim dengan makanan kita dan antara negeri menjadi tumpuan perusahaan belacan ini ialah negeri Melaka. Jadi kita nak cerita lebih lanjut, nak memahami lebih lanjut bagaimana di sebalik cuaca panas ini pihak pengusaha belacan masih lagi berupaya untuk menjana pendapatan dan meraih keuntungan. Kita nak bersama dengan Azizul Hakim Arsyad, pengusaha belacan dari Melaka. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Azizul sihat ya? Alhamdulillah. Okey, ni nampak macam berada di kilang ya? Betul. Ni di bilik jemur saya. Bilik jemur. Okey. Sebab kita ada halal. Jadi untuk syarat halal dia perlukan bilik jemur lah yang tertutup. Okey. Oh, itu antara syarat-syarat untuk dapat persijilan halal ya? Betul. Okey. Untuk jaga kebersihan yang sepatutnya. Alhamdulillah. Azizul, kalau boleh tanyalah, dah berapa lama perusahaan belacan ni dilaksanakan? Alhamdulillah tahun ni masuk tahun yang ke-8. Tahun ke-8. Okey. Ini Ya, bukan betul. ini bisnes Azizul sendiri ke ataupun mewarisi dari keluarga ke atau macam mana? Okey, macam ni. Untuk family memang ada bisnes. Tapi bisnes dia buat dodol. Oh. Tapi saya kira belacan ni kira memang saya buat lah. Kenapa Azizul pilih belacan dalam banyak-banyak bisnes? Okey, macam ni. Kebetulan lah kita berada di Melaka. Ya. Melaka terkenal dengan belacan dan Betul. cincaluk. Jadi saya rasa benda tu saya patut buat. Okey. Sebab kita ni anak Melaka, anak jati Melaka. Ya. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang ni. Ya, betul. Ya, memang orang kata belacan dan Melaka tu berpisah tiada ya. Betul. Okey, baik. Kalau tak dapat belacan boleh jadi gaduh nanti. Boleh bawa gaduh. Okey, baik. Kita bercakap tentang situasi keadaan cuaca yang panas dan yalah setengah orang kacau bisnes lah keadaan cuaca ni. Tapi belacan sebaliknya. Jadi kalau boleh ceritakan sikit bagaimana faktor cuaca ini beri kesan yang positif kepada perusahaan belacan. Okey, untuk kalau perusahaan belacan ni dia punya kesan sangat baiklah. Sebab kalau katalah cuaca tak baik, belacan tu akan ambil masa yang lama dan kadang akan jadi satu masalah belacan tu boleh jadi berkulat sebabkan tak cukup kering. Okey. Tapi bila kata cuaca panas, okey, biasanya kalau cuaca panas insya-Allah 1 ke 2 hari dah boleh kita packing. Okey. Oh, 1-2 hari dah boleh disiap untuk dibungkuskan. Betul.
Okey. Baik, sambil-sambil kita bersembang ni, Azizul boleh bawa kami meninjau kawasan kilang anda? Okey, boleh. So, untuk hari ni belacan pun dah tak banyak sebab dah banyak ditarik. Sebab sekarang ni cuaca panas. Macam saya cakap lah, 1-2 hari dia dah kering. So, cepatlah kita punya belacan ni kering. Okey. Jadi ini bilik jemur lah ni ya? Ini bilik jemur memang tertutup lah. So, memang tak ada satu haiwan pun akan boleh masuk. Okey. Bila sebut tertutup ni, maknanya kalau hanya ada ventilation sajalah ya? Betul. Dan kalau keadaan cuaca yang macam hujan dan sebagainya, adakah diteruskan ataupun stok yang dijemur ketika cuaca panas itu masih mencukupi? Kena diteruskan sebab pasaran belacan yang untuk brand kita sendiri memang alhamdulillah menerima sambutan yang sangat baik. Kita dah ada customer. Jadi macam mana hujan ke tak hujan ke, kita tetap kena buat. Itu yang bilik jemur tu berbumbung, jadi tidak memberi kesan sangatlah ya. Betul. Tapi cuma bila hujan tu ambil masa lama sikit lah. Lama tu macam mana? Adakah seminggu ke ataupun tambah beberapa hari saja? Biasa mengambil masa ke 3 ke 5 hari juga. Okey. Maknanya dalam kata lain packaging tu lambat sikit lah. Betul. Ya. Okey, Azizul, saya difahamkan sekarang ni musim geragau juga ya? Betul. Apa dia dipanggil angin bertara di sebelah Melaka tu kan. Jadi maknanya dengan keadaan cuaca ni memudahkan lagi, mempercepat lagi proses pengeringan dan juga jualan. Pada masa sama udang geragau, supply udang geragau juga kira banyaklah. Betul. Untuk sekarang ni biasanya kita akan buat stok sebanyak yang mungkin lah. Sebab geragau ni dia bermusim. Ada musim langsung tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada ni kita kena cepat-cepatlah untuk buat stok sementara dia ada. Jadi ni benda daripada laut. Ya, jadi betul. kalau dia tak ada lah, benda ni sentiasa ada. Jadi misal kata sedang musim geragau tu, stok tu disimpan untuk boleh tahan sehingga musim berikutnya ke ataupun macam mana? Biasanya kita akan ambil stok sekali banyak dan biasanya stok tu boleh bertahan sampai 3 ke 4 bulan lah. Okey, alhamdulillah. Okey, saya difahamkan menurut portal melakakini.my ni ada 6 jenis belacan yang wajib kita ketahui. Belacan nipis, belacan segi, belacan bakar kering, belacan kepal mini, belacan bakar mangkuk dan belacan serbuk. Jadi difahamkan Azizul ada 12 jenis ya? Betul. Jadi ada penambahan ke macam mana? Apa lagi yang kami perlu tahu ni? Okey, kita ada belacan bakar arang. Lepas tu kita ada belacan Pening. Walaupun kita kat Melaka, tapi ada juga customer yang minta belacan daripada Pening. Okey. Sebab belacan Pening dengan belacan Melaka dia tak sama. Jadi atas permintaan customer, kita kena buat lah. Okey, nak tahu beza antara belacan Melaka dengan Pulau Pinang tu macam saya tahu belacan lah kan? Betul. Okey, untuk belacan Melaka ni, dia hanya udang, geragau dan garam saja. Tapi kalau untuk belacan Pening, dia ada ikan, ada udang, ada sotong, dia akan di-blend semua dan campur dengan garam. Dia macam sebab tu warna ada berbeza belacan Melaka dan belacan Pening. Okey, dia macam seafood cocktail lah ya. Betul. Okey, baik. Jadi dalam banyak-banyak jenis tu belacan bakar arang dan sebagainya tu, yang mana yang paling mendapat sambutan? Okey, sekarang ni kalau ikutkan semua mendapat sambutan. Semua dia punya jualan dia semua sama. Okey. Ada beza sebab permintaan belacan ni alhamdulillah lah, memang macam saya cakap. Saya duduk Melaka dan saya wakil daripada Melaka, saya rasa saya buat belacan dan Shaluk ni tak salah sebenarnya. Sebab kita buat ni tak pernah hanya cukup. Sentiasa habis. Takkan ada stok lebihan yang terpaksa dilupuskan ya? Takkan ada. Takkan ada. Okey. Alhamdulillah. Okey. Azizul, boleh saya tahu usia berapa? Okey, alhamdulillah tahun ni umur saya 30 tahun. Masih muda dan ini bisnes yang betul-betul punya masa depan. Apa pesan Azizul kepada anak-anak muda sekarang ni, mungkin lepasan universiti yang tengah fikir bisnes apa nak buat, tak kira di Melaka ke di mana-mana, tentang perusahaan belacan ni? Azizul boleh dengar? Nasihat saya lah. Ya. Okey, dengar. Okey, nasihat saya, kita ni dah dengan ekonomi yang sekarang ni, kita tak perlu memilih pekerjaan. Apa yang ada di depan kita ni, kita buat dulu.
Hasil dia belakang kira lah. Maksud saya, okey, kita cuba dulu. Sebab kita tak cuba, kita takkan tahu. Ya, okey. Maknanya kita cuba dulu. Usia muda ni cuba dulu kan. Betul. Dan yalah pastinya banyak perkara, banyak kajian perlu dibuat. Dan orang kata R&D perlu dilaksanakan. Tapi kena cubalah. Kalau tak cuba kita tak akan tahu ya. Betul, kita takkan dapat hasil dia lah. Ya betul. Baik. Azizul Gagal ataupun berjaya, belakang cerita lah. kan. Azizul, terima kasih banyak. Selamat maju jaya diucapkan. Okey, terima kasih banyak. Semoga- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bisnes terus maju. Itu dia Azizul Hakim, Arsyad Amin. pengusaha belacan di Melaka. Dan ialah ini salah satu perkara yang boleh difikirkan dan menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang menceburi, yang tengah fikir apa bisnes nak dibuat. Sebab belacan ni daripada awal kurun ke-19 lagi. Difahamkan tahun 1805 dah ada perusahaan belacan. Dan tercatat dalam sejarah, kalau saya boleh kongsi di sini, belacan di tanah Melayu mengikut sejarah telah dihasilkan sejak 1805 mengikut William Marsden. Perkataan belacan dijumpai dalam bukunya yang bertajuk A Dictionary of Malayan Language pada terbitan 1812. Maknanya dah lama. Maknanya sentiasa ada demand dan sentiasa ada sambutan. Apatah lagi di musim udang geragau tu mendapat sambutan juga. Jadi bolehlah kita fikir sama-sama salah satu lagi aspek. Apatah lagi dengan keadaan cuaca begini, masih lagi mendapat sambutan, masih lagi boleh diusahakan. Okey, kita berehat seketika, selepas ini nak bercerita tentang perkara yang lain dan kembali bersama dengan Ahmad Fitri Yahya bersiaran secara langsung dari Pekan. Apa lagi ceritanya selepas ini di Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Ya, lindung diri, lindung semua. Kepada anda semua yang masih lagi belum mendaftarkan diri menjadi sebahagian daripada penerima vaksin COVID-19 ini ataupun kesemua rakyat Malaysia yang bakal disuntik COVID-19 ini, jangan lupa untuk anda mendaftarkan diri anda di aplikasi MySejahtera. Dapatan pada 8 Mac, 3.6 juta, lebih 3.6 juta pengguna telah pun mendaftarkan diri untuk menerima vaksin yang pertama di aplikasi MySejahtera. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Fitri Yahya. Kalau tadinya Fitri berada di Masjid Muzium Sultan Abdullah, kali ini beliau masih lagi berada dekat sana dan difahamkan Fitri ingin kongsikan perjalanan sesuai atur penggambaran jejak Rasul yang difahamkan juga telah pun mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, antaranya daripada kerajaan negeri, daripada menteri, mufti dan sebagainya. Jadi Fitri, kalau ada perkongsiannya, silakan. Okay, baik, terima kasih Hafad yang dimaklumkan tadi juga. Setiap kali kami sampai ke satu negeri, pastilah kita pun ada budi bicaranya untuk menerima buah fikiran, pandangan. Sebab ada kawasan yang selama ini mungkin tidak diketahui. Jadi untuk sampai ke satu tempat itu memerlukan juga sokongan daripada pemimpin tempatan, dari imam masjid, daripada mufti dan sebagainya. Dan tadi pun kami berbincang pelbagai isu
Dan tadi pun kita berbincang tentang Baksi tadi kan, yang mana bila berjumpa dengan Mufti Pahang dan Menteri Besar Pahang, mereka bercerita tentang mereka pun telah pun disuntik dengan vaksin dan sebagainya, supaya setiap kali Mufti memberikan fatwa, mereka tidak cakap sahaja tapi mereka juga membuktikan dengan visual dan sebagainya. Dan itu yang tadi saya sebutkan, seawal kami berkembara, kami telah pun berjumpa dengan pelbagai pihak, sebab inilah kali pertama dalam tempoh 25 tahun Jejak Rasul bersiaran dari Malaysia ataupun Tanah Melayu. Pastinya mendapat sokongan dan idea pelbagai pihak termasuk Menteri Agama, dan juga sebelum ini saya kongsikan saya bersama dengan menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri dan sebagainya, yang mereka ini juga memberikan pandangan tempat ini macam mana, sebab kita tidak pernah sampai ke kawasan yang mungkin agak terpencil, ada kawasan yang mungkin terlindung, ada di balik hutan, jadi memerlukan juga kepada idea daripada pihak orang tempatan sendiri supaya kami punya rakaman itu dipermudahkan. Sebab ada kawasan yang tak lagi dibuka, yang tak lagi wujud, memerlukan kontak yang panjang juga, siapa yang memegang kunci di makam, di kawasan perkuburan, itu semua perlu diambil kira. Jadi ini sebesikit sepanjang 40 hari perjalanan kami, bermula di Sri Pentas, kami singgah mendapatkan buah fikiran Menteri Agama di Putrajaya, singgahlah ke destinasi yang hari ini di Pahang, kami meninjau pelbagai aspek untuk memajukan, membahat ilmu di sebalik perkongsian dan nasihat mereka. Ini sebuah laporan kita saksikan. Pertama sekali saya ucapkan kru TV3 Jejak Rasul pada kali ini dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kerana memulakan dan memukadimahkan bagi saya cukup barakah. Jejak Rasul yang tuan-tuan adakan sejak zaman, saya ingat bertinya hampir 24 tahun dah, satu jumlah masa yang lama, yang menjadi satu tarikan utama khususnya pada bulan Ramadan pada awalnya disiarkan, yang saya yakin usaha ini akan diberkati Allah, akan menemukan natijah yang terbaik. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada TV3 ya, kerana sudi datang ke Pahang dan datang pula membuat satu program yang sangat baik untuk rakyat Pahang khasnya dan juga untuk rakyat Malaysia amnya. Dan kita semua sedia maklum bahawa program Jejak Rasul ni sangat popular, terkenal dan mendapat liputan yang sangat meluas ya, di seluruh negara. Jadi kehadiran TV3 di Pahang ni saya percaya akan dapat memberi satu motivasi jugalah kepada penduduk di Pahang supaya mereka dapat melihat ataupun mendengar sendiri sejarah-sejarah lampau yang mana ini berbentuk ilmu pengetahuan, berbentuk akademik, dan yang lebih pentingnya kita dapat melihat di kaca TV. Jadi harapan saya supaya rakyat negeri Pahang apabila siaran ini ke udara dapat melihat. Baik, itulah tadi bila mana kita biasa menyebut tentang batu bersurat ya di Terengganu, tiba-tiba ada penemuan batu nisan yang bertarikh 300 tahun lebih awal berbanding dengan batu bersurat, dan ini menimbulkan kajian akademik yang cukup menarik di Pekan Pahang ini. Jadi berkat bantuan daripada Mufti, Menteri Agama, Menteri Besar termasuk Menteri Besar Pahang yang berkongsi idea bila mana di Pekan Pahang ini punya wujud Arab Street yang menunjukkan bahawa golongan Ahlul Bait dari keturunan Said pernah sampai ke sini yang berdagang dan juga berkahwin dengan wanita tempatan, membentuk komuniti Arab di Pekan. Sesuatu ilmu yang baru untuk saya dan kru, dan inilah yang menarik dan menjadi rencah dan pemahaman baru kepada kru kami di Jejak Rasul. Semoga kita dapat
menimba ilmu. Kami dah pun meredah sungai, lautan, gunung, semua kampung-kampung, kawasan makam demi sebuah paparan ilmu yang menarik dan jejak Rasul. Ramadan lebih kurang sebulan dari sekarang, insya-Allah. Kita moga-moga ini memberi manfaat untuk anda semua. Dan sekian saja laporan saya untuk kali ini. Dan untuk maklumat anda yang tertarik dengan museum tadi, hanya akan dibuka pada bulan Mei nanti untuk kerja penambahbaikan. Jadi insya-Allah ada masa lagi untuk kita mempersiapkan yang terbaik untuk ilmu kita bersama. Jadi orang yang bermanfaat dan memahat tamadun bangsa dengan ilmu yang kita miliki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan Fitri Yahya yang berada di Pekan Pahang menyediakan laporan kepada kita berkaitan dengan perjalanan beliau dari Sri Pentas hampir ke seluruh negeri. Beliau dan juga kru-kru produksi Jejak Rasul melakukan penggambaran Jejak Rasul. Jadi anda semua jangan lupa untuk anda saksikan Jejak Rasul pada bulan Ramadan nanti. Baik, dari Pekan Pahang kita nak ke Kuantan Pahang, tapi selepas inilah kita nak bercakap berkenaan dengan aktiviti berkebun yang menjana pendapatan anak istimewa autism ini. Segalanya sebentar lagi di MHI. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal di TV3 menyaksikan Malaysia hari ini. Seperti mana yang saya katakan tadi sebelum kita berehat tadi, kita nak bercakap berkenaan dengan anak-anak istimewa ataupun anak-anak autism ni. Kalau ikutkan kajian sebenarnya, anak-anak autism ni memang mereka ni berada dalam spektrum mereka tersendiri dan ikut kajian juga mereka ini memang benar-benar kreatif. Lebih-lebih lagi kalau beri mereka task ni, tugasan kalau untuk kreatifkan diri. Contohnya macam buat produk seni dan sebagainya. Tapi kita nak memfokuskan anak autism ini, mereka ini bukan sahaja belajar dekat sana tapi mereka ni belajar berkenaan dengan berkebun ni. Ini satu yang istimewa. Jadi kita nak bersama dengan Puan Zuairiah Makno, Penasihat Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia ataupun NASOM Cawangan Kuantan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Puan, sekarang ni pun saya dapat saksikan di belakang tu pun ada anak-anak istimewa yang sedang berkebun dekat sana kan. Jadi sebagai permulaannya mungkin Puan boleh kongsikan ada berapa orang anak-anak istimewa dekat sana dan peringkat umur mereka ni berapa Puan? Di NASOM Kuantan ada 54 budak yang datang tiap-tiap hari dan dalam lebih kurang 70 yang datang seminggu sekali. Ya. Yang 70 tu bukan hanya daripada Kuantan tetapi daripada Segamat, Bentong, Cerantut, Rauk. Dan kita mempunyai dua cawangan sebenarnya. Satu untuk budak-budak yang umur antara 4 hingga 7 dan di bangunan ni, di sekolah ini dari umur 7 hingga 19 tahun. 7 ni 11 tahun. Jadi meratalah mereka ni datang dekat NASOM tu. Ini dia anda dapat saksikan anak-anak istimewa ni sedang berkebun. Nak tahu juga kan bagaimana agaknya boleh tercetus idea ni nak memberikan satu aktiviti untuk anak-anak istimewa ni ataupun anak-anak autism ni Puan? Ya, tercetus ideanya ini sebab selalunya kita nak memperkembangkan program yang di dalam bilik darjah. Di dalam kelas dia orang belajar program untuk meningkatkan keupayaan motor kasar, motor halus, tetapi ia di dalam kelas. So kita di sini nak mengaplikasikan apa yang dibelajar di dalam kelas ke luar supaya bila mereka meningkat umur, ilmu yang ada tu dapat dimanfaatkan oleh diri mereka sendiri. Sebab kita percaya sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai terapis, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu tujuannya. Tetapi budak autism tak tahu. Jadi minat dia akan dan motivasi untuk belajar tu kurang. Tetapi bila kita mula mengaplikasi dia memberi mereka peluang untuk mengaplikasikan apa yang dibelajar di dalam kelas keluar, mereka akan lebih teruja, mereka akan lebih berminat untuk belajar. Jadi penerimaan itu akan lebih cepat dan perkembangan mereka akan lebih ketara. Sebab itu tujuan kami untuk melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan di luar sana lah.
Ya, betul lah. Kadang-kadang kalau kita ni berada terlalu lama dekat dalam kelas pun kadang-kadang kita ni bosan juga kan, Puan. Jadi betul. kita juga harus melakukan aktiviti luar sebegini rupa. Tapi saya nak tahulah ya, mengikut kajian juga yang anak-anak istimewa ataupun anak-anak autism ni, ya mereka ni memang kreatif, mereka ni memang berada dalam dunia mereka. Nak tahu juga kali pertama Puan memberikan task ataupun kerja kepada mereka ini, aktiviti luar itu, bagaimana penerimaan mereka ni? Adakah mereka ni rasa macam teruja ataupun mereka ni macam yalah benda yang baru untuk kehidupan mereka ni, bagaimana penerimaan mereka ni, Puan? Kita mula daripada awal sebenarnya program ni, yang kita mula menanam ni, ideanya dah lama. Tetapi terus terang kita gagal banyak kali. Dalam 2-3 kali kita gagal. Sebab kita sendiri, guru sendiri tak mendalami ilmu pertanian. Jadi bila kita dah belajar, cikgu-cikgu di sini dihantar latihan, kita biarkan budak bermain dengan tanah. Kita tak tanam pokok terus. Kita biar bermain tanah, bermain pasir, lepas tu campur tanah dengan air. Lepas itu kita bagi tiap-tiap budak satu pasu untuk bermain dan mereka menanam, dan tiap-tiap pasu ada nama. Jadi mereka menjaga pokok tu sebagai macam kita jaga kucing atau dia sebagai binatang peliharaan. Itu tugas mereka. Jadi bila mereka nampak pokok tu mula menaik, diorang nampak daun, diorang nampak bunga, itu menjadi makna pada diorang. Diorang tahu tujuannya. So bila daripada pokok kecil, pasu kecil ke pasu besar, dan sekarang kita ada kebun. Kan kita ada. Tapi Nasom Kuantan amat kami bersyukur sebab ada orang untuk membantu kami. Masa kita mula tu kita gagal. Tapi dari kegagalan tu kami belajar. Belajar, dan bila kami belajar dan kami yakin, kami pergi cari orang, ada pengusaha urban farming. Dan kami urban farming, seorang pengusaha urban farming yang kota pertanian dalam bandar. So bila kita jumpa diorang, kita berbincang macam mana nak tolong. Jadi diorang datang untuk melihat tempat ini, keupayaan budak-budak, dan kita kami buat satu rancangan jangka panjang. Dan dengan rancangan tu, pihak Nasom Kuantan pergi berjumpa dengan corporate, adalah kita punya sponsor, dan cuba meyakinkan mereka. Alhamdulillah mereka terima sebab kita ada backing sekarang. So walaupun kita ada backing profesional, bukan main-main. So cikgu kena belajar hal tanah, cikgu kena belajar pasal organic farming. So bila sponsor tu dia yakin dan nampak komitmen kita, alhamdulillah. Selama ni kita berjayalah meyakinkan pihak sponsor untuk terus membantu kami. Tetapi sebenarnya program ni dia dah kata dalam bahasa Inggeris self-sustaining. Kita mampu melakukan yang dengan sendirilah. Kadang-kadang telefon untuk minta nasihat. Itu je. Betul. Jadi lepas ni kalau anda yang berkunjung ke Nasom lepas ni, lihatlah landscape tanaman kat sana dah cantik lah sekarang ni kan. Dan kita pun ada ikan. Kita ada pelihara ikan. Kita ada bermacam-macam jenis pertanian. Kita ada hidroponik, ada aquaponik, dan aquaponik yang guna ikan, baja ikan dan air daripada kolam ikan. Jadi kosnya menjimatkan. Betul. Dan saya percaya bukan saja aktiviti berkebun, malahan aktiviti seperti membuat kuih, buat biskut, semuanya lah nanti kan. Mereka semua dibuat kat ada. sana. Puan, untuk mengakhiri perbualan kita pada hari ini, apakah mungkin harapan daripada pihak Puan sendiri untuk melihat anak-anak autism ni berjaya di masa depan? Dan andailah kata ada di antara penonton Malaysia hari ini yang memiliki anak istimewa ini, apa nasihat yang mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, harapan kami di Nasom Kuantan, kami hanya memberi peluang untuk anak-anak ini. Jadi kami harap
ibu bapa akan mengambil peluang dan memberi lebih kepercayaan kepada anak-anak mereka dan melakukan pertanian ini di rumah. Boleh, tak payah kawasan besar. Dan pihak kami dapat membantu mereka di rumah dan dapat menjana income sendiri. Sekarang pun bila kami jual benda-benda ni semua, duitnya pergi balik pada budak-budak. Kami kembalikan duit itu sebagai upah untuk mereka. Dan kalau di sekolah budak-budak ni mampu buat, mereka mampu juga buat di rumah. Hanya beri peluang, beri kepercayaan, beri keyakinan kepada mereka. Dan pada ibu bapa yang di luar sana, pada saya, ibu bapa kena menerima dan keupayaan keadaan anak tu, dan ibu bapa sendiri yang kena mengubah sikap mereka. Dan tahu, dan yang patut berubah adalah ibu bapa sendiri. Bila mereka berubah, mereka dapat membuat lebih baik untuk anak. Ya, kita selalu cakap masyarakat patut menerima keadaan anak kita. Tapi pada saya, kita adalah masyarakat. Kita kena terima dulu. Lepas itu masyarakat akan terima. So, NASOM di sini kita memulakan sesuatu lebih untuk memberi harapan dan keyakinan pada ibu bapa. Bila ibu bapa ada harapan, ibu bapa ada keyakinan, dan mereka akan lebih memberi kerjasama. Dan alhamdulillah di NASOM Kuantan, ibu bapa amat memberi kerjasama sebab banyaknya pokok-pokok mereka yang bagikan untuk anak mereka bertanam. So kita sekarang ada banyak pokok. Ya, betul. Ya, mungkin dimulakan dengan sebenarnya untuk terapi untuk anak-anak ni, tapi siapa sangka ianya boleh menjadi salah satu daripada cabang pendapatan untuk mereka dan kembali juga untuk anak-anak istimewa ini. Baik, terima kasih Puan di atas masa yang diberikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kerana menjemput NASOM Kuantan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dah. Alhamdulillah kita telah bersama dengan Puan Zuhairiah Makno, Penasihat Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM Cawangan Kuantan. Itu ada. Kita harus memberi peluang lah kepada anak istimewa ini untuk mengetengahkan apa saja bakat yang mereka miliki. Jadi anda yang memiliki anak-anak autism ini, diharapkan anda kekal tabah, bersabar ya untuk memberi peluang kepada anak-anak kita ni untuk berjaya suatu hari nanti. Baik, kita nak berhenti berehat. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan salah seorang artis ni. Artis ni anak kepada salah seorang penghibur terkenal di Malaysia, Datuk Jamal Abdillah. Seketika nanti di Malaysia Hari ini. Tak payah jalan laju, kita jalan slow-slow. Tak payah curi pandang, kami jalan slow-slow. Tak payah jalan laju, slow-mo, perlihatan ternanti. Di kanan di kiriku penuh dengan bidadari. Hari-hari termenung di luar rumah menanti, menunggu saat-saat ku dapat teman di sisi dia. Kau nak kata ku tak fly high, confidence ku macam ayah. Awe-awe main mata, jelingan mau ku membuat kau gila. Tak payah jalan laju, kita jalan slow-slow. Tak payah curi pandang, kami jalan slow-slow. Aku sakit mata, banyak muka nampak lawak tak terkira. Cuma manis ku rebut tahu untuk siapa. Jangan padalah menantikan jadi gila. Banyak pilihan ada saja. Kalau sudah punya jangan sapa. Tekan butang follow senang saja. Aku tekan loceng bila korang suka. Korang kata ku tak fly high, confidence ku macam ayah. Awe-awe main mata, jelingan mau ku membuat kau gila. Tak payah jalan laju, kita jalan slow-slow. Tak payah curi pandang, kami jalan slow-slow. Itu dia, slow-mo. Jadi Slow-mo. Ya, pertaruhan terbaru Zaki Yamani yang saya rasa kalau saya umur sebaya memang saya akan
masukkan ni dalam In top lah, 10 in terus. playlist saya lah. Wow. Ya. Okey, kita dah pun bersedia bersama dengan Zaki yang telah pun menunggu kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Zaki. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat ya? Apa khabar, sihat? Sihat. Zaki sihat? Apa? Sihat? Sihat ke Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Slow More ni Zaki. Ini single kedua daripada Zaki sendiri. Mungkin boleh ceritakan berkenaan dengan Slow More ni sebab kita tengok slow. Tapi awak kena cerita laju sikit lah. Oh, okey. Alright, okey. Lagu ni sebenarnya mengisahkan seorang remaja bayi saya lah. Macam saya juga lah. Dia bercita-cita tinggi. Nak ada impian. Impian dia jadi kaya. Nak jadi buaya. Nak jadi buaya Rumah besar, kereta besar. Dia memang nak kaya gila lah. Tapi kalau kita tak usaha untuk dapatkan capaian macam tu memang tak dapat lah. So yang penting kita kena ada di sini. Zaki memilih genre rap ataupun hip hop ni sebagai pilihan lah untuk dalam industri ni. Nak tahulah Uncle kat sini nak tahu kan bila kita menyanyikan lagu rap ni, lagu bergenre hip hop ni, apa kepuasan yang Zaki dapat? Sebab kadang ada orang yang nyanyi lagu balada ni, kadang mereka melontarkan vokal ataupun nyanyian tersebut ada makna di sebalik lagu yang diluahkan. Mungkin runtuhan perasaan dalam jiwa. Kan? Tapi rap ni bagaimana nak ekspresikan diri Zaki? Kat mana seronok dia tu? Seronok kat mana nyanyi rap ni? Saya sebenarnya tak pandai rap. Lagu ni sebenarnya diciptakan untuk dua orang. Saya dengan seorang lagi Star Famous. Tapi Star Famous tu tak dapat nak join. So saya je yang nyanyi dan rapkan lagu ni. So bila saya kena rap part tu, saya macam, wih, ya betul lah aku nak rap. Aku macam, woi. Okey, tak apalah, kita ambil je lah. Rezeki kita ambil, jangan tolak. So masa kita nak buat rap tu memang banyak gila nafas lah. Nak kena ambil, nak kena hafal lirik tu. Lirik lah susah nak hafal, banyak sangat. Ya, betul lah dia. Rap memang liriknya lah kan. Banyak kan. Tapi kalau tengok music video ni macam tak ada masalah ni. Masa yang tepat. Kalau ambil masa yang lambat memang akan lambat lah jadi dia. Ya, tertinggal beat je lah. Itu yang slow mo tu. Itu yang slow mo tu. Okey, jadi sekarang ni mendapat sambutan, music video pun luar biasa ya, dengan style neon dan sebagainya ni. Kan? Malam pun neon hari ni pun. Dia. Adakah ini satu je lagu-lagu hip hop yang Zaki nak buat, sebab patutnya ada dua orang tapi tiba-tiba awak pula kena bawa rap ni kan? Ataupun kalau nampak sambutan hebat, mungkin akan ada lagu-lagu seperti lepas ni. Ataupun dah ada dah. Untuk okey, ni lagu yang kita dah tahu, lagu slow mo ni, ataupun untuk perancangan tu dah ada dah. Ada lagu rap. Masa depan ada lagi lagu macam ni ke tak? Lagu rap saya rasa tak ada kot. Tapi lagu macam perancangan untuk lagu reggaeton ada. Oh, reggaeton. Okay. Jadi awak memang ke arah sebegitulah. Selepas ni apa aktiviti yang dalam perancangan mungkin sekarang pun dah dibenarkan secara peraturannya, SOP-nya. Apa perancangan karier seni dan juga pelajaran awak ni, Zaki? Saya akan, kalau saya akan pergi sekolah. Dan kalau dia kalau dia saya satu ataupun okey. Dan macam biasa macam kawan-kawan saya sekolah, kalau sekolah dah buka lah. Sekarang sekolah belum buka lagi. Tapi sekarang ni saya duduk rumah je lah, tak buat apa-apa. Bosan. Itulah dia kan, kita faham. Kita pun sebenarnya tunggu kalau satu hari nanti Zaki buat show lagu ni. Okey, kalau misalnya kita buat live show ni, ini nak kena import rapper ke ataupun boleh buat bawa sendiri ni? Wish, saya kadang-kadang lupa lirik. Tak apa, sekarang dah boleh ada monitor dekat depan, tak ada masalah kan? Boleh lah tu. Kalau ada monitor tak apa kot. Ya, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik, all the best ya, Zaki. Ya. Thank you. Selamat maju jaya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya rasa kan kalau kita tengok Zaki Amani kan, kalau macam kita boleh melangkau 40 tahun yang lalu kan, ataupun 50 tahun yang lalu, Ya. Datuk Jamal bilang macam inilah masa muda ni kan. Betul. Lebih betul. kurang lah. Kecilnya, kan? Gaya pertuturannya Gaya kan. pertuturannya. Caranya dah. Tapi saya suka sebab dia tahu perjalanan seninya tu nak ke mana kan. Dia ada jalan dia tu sendiri. Dia lakukan yang terbaik lah ya. Yang paling penting kita sedar yang kita ni mempunyai bakat. Ada orang yang macam tak ada suara, tak boleh nyanyi tapi nak jadi penyanyi. Kan? Tapi ya kita tahu salah sila keturunan Zaki ni kita sedar siapa ayah dia kan, mungkin boleh menyanyi. Betul. Tapi kalau boleh tu ialah kita kena lihat untuk jangka masa yang panjang tu adakah pilihan kita benar-benar betul atau tak. Kan sebab kadang-kadang kita ni tak boleh nak mengharapkan. Ya sekarang ni mungkin bukan kita cakap pasal Zaki tapi general lah. Kadang-kadang kehidupan sebagai selebriti kita mungkin famous, kita berjaya untuk waktu sekarang ni tapi di kemudian hari kita tak tahu. Kan? Itu Dia ada perancangan yang betul lah. Betul. Kenal ramai orang ni. Betul. Betul aja. Okey, dan inilah pastinya antara cabaran juga adalah untuk menanggalkan image ayahnya itu kan, dan ada identiti. Saya rasa boleh ni Osama ke Zaki ke, boleh insya-Allah. Apatah lagi dengan lagu slow mo ni memang lain habis kan. Okey, all the best kepada semua ni dan dengarlah pesan Uncle Uncle alias Abang. Okey, esok kita akan bawakan Hari Buah Pinggang Sedunia. Ada perbincangan berkaitan dengan prosedur rawatan semua kan? Ya, betul. Ya. Okey, dan banyak lagi yang akan kita kongsi di MHI. Jangan lupa tengok Didik TV ya. Betul. Sempat. Okey, right. Setiap hari akan kita cakap lah. Betul. Sebab ni belajar, nak belajar ibu bapa belajar sama ya. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Selalu. Bye. Bersatu karena keangkuhan ku pinggir kasihmu, kini baru ku sadari abadinya cinta hingga akhir nafasku. Walau kau ku sayangi, ku turut kata, kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh biarlah aku pendam tangis di hati. Seandainya aku yang pergi dulu sampai mati, ku kan mencintai kamu karena akulah bidadari syurgamu. Walau kau ku sayang